Baik ya, kita mulakan Suratul Qasas. Suratul Qasas, surah berkaitan Qasas. Qasas ni cerita-cerita ni. Ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi, tidak dapat engkau memimpin, man akan orang yang ahbabta, telah engkau kasihi, walakinna, dan akan tetapi, Allah yahdi, ia pimpin, man akan orang yang yasha'u, ia kendaki, wahwa, dan dia a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, dengan orang-orang yang terpimpin. Baik ya, kita ulang semula tengok ya. So, ayat ini ya perlu diambil pelajaran atau pengajaran daripada ayat ini, sebab ayat ini ada kisah ya, kisah berkaitan tentang iman ya. Dan ayat ini penting, kalau boleh ya dicatat, dihafalkan ya, untuk dijadikan sebagai panduan atau pelajaran. Apa maksud daripada hadis ini? Sebelum itu ya, diceritakan bahawa ayat ini turun ialah berkaitan dengan bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Tahu tak macam mana pengorbanan Abu Talib? Abu Talib ini sayang dengan Nabi ya, dia sayang dengan Nabi. Dan Abu Talib adalah seorang pemuka bangsa Quraisy ya, dikatakan sebagai orang ya penting dalam bangsa Quraisy ini. Jadi ya, setelah Nabi jadi Rasul dan Nabi membawa satu aliran yang berbeza dengan Abu Talib, orang-orang ya tidak senang dengan Nabi dan mereka memang bermusuh dengan Nabi. Tapi siapa yang melindungi ialah Abu Talib. Abu Talib dia melindungi dengan kata-kata, itu anak buah aku, engkau jangan ganggu dia, jangan apa-apakan dia, itu anak buahku ya. Jadi artinya Abu Talib ini tidak menentang Nabi ya, dia tidak menentang, tapi dia melindungi. Kalau orang-orang nak mengapa-apakan Nabi ya, itu anak buahku, jangan engkau ganggu. Jadi orang-orang memang hormatlah kepada Abu Talib ya, dia tidak ganggu Nabi ya, walaupun ya Nabi itu tidak disenangi oleh ya kaum Quraisy yang kufar ini ya. Jadi dengan pendirian itu Nabi memang sayang kepada Abu Talib. Kalau boleh dia ikutlah jalan ya Rasulullah SAW ini ya. Ketika Abu Talib ya sampai kepada keadaan yang dikatakan sakaratul maut atau hampir nak menemui ajalnya, Nabi SAW ada di sisinya ya, dan dia memujuk supaya ucapkanlah la ilaha illallah ya, wahai bapa saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah, cukuplah, aku akan menjadi penjaminmu ya, kata Nabi ya. Namun ya, si Abu Jahal yang ada di sebelahnya pun berada di sisinya. Hai Abu Talib, adakah kau nak tinggalkan agama nenek moyang kamu
dah berlawanan antara Nabi dan Abu Jahal ini. Berlawanan ketika itu. Akhirnya Abu Talib tak pun mengeluarkan kalimah yang Nabi harapkan, yaitu kalimah La ilaha illallah. Sebab itu kena ingat bila orang yang kita tahu bahawa dia hampir mati, masa itu kita kena ajar dia kalimah La ilaha illallah. Jangan tambah-tambah. Kadang orang-orang ni mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tidak ada, itu panjang sangat. Itu orang nak masuk Islam. Akhir hayat hendaklah diakhiri dengan kalam la ilaha illallah sahaja. Sebab itu kalau kita dah ajar orang yang nak mati tadi mengucap la ilaha illallah, dia menyebut, jangan tambah-tambah apa-apa lagi. Biarkan kesudahan dia, penutup dia dengan la ilaha illallah tadi. Jangan ditambah-tambah lain. Ini. Jadi Nabi ajar kepada si Abu Talib, ucapkanlah kalimah ini. Rupanya Abu Talib tak juga nak menyebut. Enggan dia nak menyebut. Nabi terasalah begitu rasa kecewa. Kecewa macam mana? Kecewa kerana dia tak nak menyebut kalimah itu. Inilah turun ayat ini. Kalau nak tahu, turunlah ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memimpin orang yang engkau cintai. Walakin Allah, dan akan tapi Allah yahdi may yasha, ia pimpin akan orang yang ia kehendaki. Di sinilah turun ayat ini memberitahu kepada Nabi. Rupanya orang yang disayangi oleh Nabi pun Nabi sendiri tak dapat nak memberi hidayah, nak memberi petunjuk kepadanya. Tapi Allah sendiri yang dapat memberi petunjuk orang yang ia kehendaki. Kalau kita kita tengok baliklah sejarah Abu Talib. Dia nak hampir sakaratul maut. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah sama dengan Firaun? Firaun waktu nak mati, nak sakaratul maut, dia nak mati, nak tenggelam tu, dia masa itu dia beriman, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Dia mengucapkan kalimah tu, tapi tidak diterima oleh Allah. Samalah dengan Abu Talib. Kalau dia nak mengucapkan kalimah la ilallah ni, dia sudah tentulah daripada awal lagi, bukan ketika sakaratul maut. Sebab itu kalau nak mengucapkan kalimah itu sebagai orang yang mukmin, nak beriman dengan Allah, nak mengesahkan Allah, hendaklah daripada awal lagi, bukan ketika sakaratul maut. Sebab itu Nabi memujuk supaya mengatakan la ilaha illallah. Dia tidak mengucapkan. Allah tidak kehendaki. Allah tidak terima. Sebab itu Allah nak bagi hidayah ni kepada orang yang ia kehendaki. Yang memang awalnya, niatnya awal memang dia nakkan Islam. Itu yang Allah akan bagi hidayah. Ini jadi pengajaran kita dah nampaklah. Kalau dia mengucapkan, sama juga dengan Firaun mengucapkan. Tapi Allah tidak terima. Jadi dalam ayat ini juga kita boleh ambil pelajaran bahawa orang yang kita kasihi, sayangi, kalau suami isteri dia, kalau isteri suami dia, kalau orang tua anak-anak dia, jadi kesemua ini bukan dapat kita nak bagi hidayah kepada dia. Di antara kita tengok pencaraian, catatan pencaraian, salah satunya ialah yang ada kerana suaminya membawa ajaran yang lain, atau dikatakan ajaran yang sesat. Maka dia nak minta bercerai dengan suaminya. Ini artinya isteri yang faham tentang akidah. Dia tengok akidah suami dia yang dia sayangi, dia jauh menyeleweng daripada akidah sebenarnya. Maka dia tidak boleh
terus bersama dengannya. Dia minta cerai atau minta berpisah. Ya. Jadi, ya, walaupun dia sayang, tapi dia tak dapat nak pimpin. Mungkin dia tak dapat nak pimpin si suami tadi, kalau suami pula tak dapat nak pimpin isteri dia. Ya, samalah macam tu. Tapi yang dapat memimpin siapa? Allah. Allah yang dapat memimpin. Jadi kita jangan ingat bahawa ya kita ni ya ada kuasa untuk memberi hidayah, memberi petunjuk kepada seorang. Tak. Ya. Kita boleh menyampaikan, kita boleh menasihatkan. Ya. Yang memberi petunjuk, yang membuka pintu hatinya ialah Allah, bukan kita. Tugas kita boleh nasihatkan dia. Ya, engkau ikut jalan ni, jalan tak betul ni. Ya, jalan yang menyesatkan. Kau ni terlampau taksub kat guru kau ni. Ya. Sampai boleh yang halal, yang haram jadi halal pun. Ya. Sampai yang haram dah tentu haram kau kata halal. Jadi melampau lah. Jadi perkara itu kita boleh nasihatkan, boleh apa. Ya, tapi kita tak boleh nak menarik dia atau nak memimpin dia. Ya. Artinya kalau dia dah tak nak lagi kepada jalan yang lurus, nampaknya ya, berpisahlah. Jawapan jalan yang terbaik, ya, kita berpisah. Carilah jalan sendiri, nanti jawablah depan Allah masing-masing. Ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia iaitu Allah lebih mengetahui dengan orang-orang yang terpimpin. Jadi Allah lebih tahu siapa yang nak dipimpin ke jalan yang sebenarnya. Ya. Rasul sendiri pun ya, tak dapat nak memberi hidayah orang yang dikasih. Lain contoh tahu tak siapa? Iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat dipimpin bapa dia. Dia sayang bapa dia, bukan main sayang dengan bapa dia. Tapi akhirnya bapa dia usir Nabi Ibrahim kerana berpaham lain. Berpaham tak sama pahaman musyrikin bapa dia. Dihalau Nabi Ibrahim. Lagi siapa? Ya, yang dikasihi, yaitu contohnya ya, isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh. Ya, keduanya tak mau mengikut jalan suaminya yang lurus. Ya. Akhirnya ya Allah ya, binasakan mereka. Kerana kesesatan itu, ya, kedurhakaan itu, Allah binasakan mereka. Itu contoh-contoh yang dah jelas memang ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi kita faham ya hal ini. Jangan kita jangan merajuk, kita jangan sedih. Ya, kerana kita ya, tak dapat nak ya, pimpin seseorang. Ya. Saya teringat bahawa Ibn Taymiyah, ya, seorang ulama besar, Ibn Taymiyah menerangkan, ya, kalau seorang itu dah berserabut dengan ajaran kesesatannya, tak perlulah ya kita nak harapkan sangat dia kembali ke jalan yang lurus. Ya. Lebih baik kita mencari orang yang benar-benar dia kosong. Dia tak tahu jalan mana pun, dia tak ada jalan mana pun. Yang itu kita pimpin itu lebih baik daripada orang yang dah berserabut dengan ajaran-ajaran yang menyongsangkan. Dia tetap akan pertahankan. Ya. Itu maknanya apa yang dikatakan itu oleh Ibn Taymiyah itu kita rasa jadikan satu panduan. Memang betul lah. Lebih baik orang yang ya, kosong tak tahu apa-apa, ya, kita didik dia, kita pimpin, itu lebih baik daripada orang yang dah bersarabut macam tu. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Waqalu, dan telah berkata mereka. Waqalu, dan telah berkata mereka. Jika natabi, kami mengikut, al-huda, akan petunjuk, maka bersama engkau,
Nutahotof, kami diusir. Kami diusir. Min ardina, daripada bumi kami. Awalam, dan adakah tidak? Numakin, kami beri tempat. Kami beri tempat lahum bagi mereka. Haraman, tanah haram. Dalam bracket tanah suci. Aminan, yang aman. Yujba, ia dibawakan. Ilahi, kepadanya. Samarot, buah-buahan. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Rizqan, sebagai rezeki. Min, daripada. Ladunna, sisi kami. Walakinna, dan akan tetapi. Aksarohum, kebanyakan mereka. La ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Baik, semua semak semula. Waqalu, dan telah berkata mereka. Inna tabi, jika kami mengikut. Al-huda, akan petunjuk. Ma'aka, bersama engkau. Nuhattaf min ardina, kami diusir. Atau kadang bahasa nutahattaf ni makna rentap. Ni tengok ayat lah. Kalau sesuai rentap, kita gunakan makna rentap. Ya, kalau tak sesuai, macam ni kita kata diusir. Ini sesuai lah. Ya. Diusir min ardina, daripada bumi kami. Ya. Mana mereka berkata, kalau kami mengikut petunjuk bersama kamu, nescaya kami akan diusir daripada negeri kami. Ya. Awalam numakkil lahum haraman amina, dan adakah tidak kami beri tempat bagi mereka tanah haram, iaitu tanah suci, aminan, yang aman. Yujba ilaihi samarat, ia dibawakan kepadanya buah-buahan, kulli syai'in, tiada suatu rezeki, sebagai rezeki, min laduna, daripada sisi kami. Tanah haram ni tanah yang tidak ada buah-buahan, tidak ada pohon, ya, tidak ada pohon-pohon buah-buahan. Jadi, ya, disitulah tertumpunya banyak buah-buahan datang. Ya, daripada mana? Daripada negara-negara luar. Ya, itu maknanya, ya, sampai sekaranglah doa Nabi Ibrahim jelas masih lagi, ya, dikabulkan Allah Ta'ala. Ya, walaupun dia tidak punya pokok, tapi buah-buahan berbagai-bagai buah-buahan datang ke sana. Sampai kalau nak cari petai pun ada petai kat sana. Ya, petai dalam tin ada rupanya. Ya, daripada Thailand. Ya, daripada Thailand tu petai dalam tin pun ada rupanya. Ya. Jadi, ya, macam itulah, ya, kelebihan
tanah suci ini. Ya, walaupun tidak ada pokok, tapi dia ada buah. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Warzukhu minas samarat. Ya, dan rezekikanlah ia daripada buah-buahan. Kata Nabi Ibrahim. Walakin, dan akan tapi aksaruhum la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah memberi kemakmuran, keamanan dan juga telah mendatangkan rezeki yang tidak kamu duga. Terkadang buah-buahan itu tidak ada di tempat kita, tapi ada pula kat sana. Itulah kehebatan Arab Saudi ataupun kehebatan Makkahul Mukarramah. Baik, kita sambung lagi. Wakam, dan berapa banyakkah? Dan berapa banyakkah ahlakna telah kami binasakan? Min qaryatin, daripada negeri, batirat, telah ni nak terjemah, telah bersenang-senang ia, ma'isyataha, kehidupannya. Fatilka, maka itu, masakinuhum, tempat-tempat kediaman mereka. Lam tuskan, tidak ia didiami. Mim ba'dihim, daripada sesudah mereka. Illa qalila, melainkan sedikit. Wa kunna, dan adalah kami, nahnu, kami, al-warisin, yang mewarisi. Saya masuk mula. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha, dan berapa banyakkah telah kami binasakan daripada negeri batirat, telah bersenang-senang ia kehidupannya. Maknanya mereka bermewah-mewah, bersenang-senang dengan kehidupannya di negeri itu. Fatilka masakinuhum, maka itulah tempat-tempat kediaman mereka. Lam tuskan min ba'dihim, tidak ia didiami daripada sesudah mereka. Illa qalila, melainkan sedikit. Wa kunna, dan adalah kami, nahnul warisin, dan adalah kami ni Allah, al-warisin, yang mewarisi. Artinya, berapa banyak negeri yang Allah penduduknya bersenang lenang kehidupannya dengan menegakkan kekufuran. Akhirnya tinggal saja tempat-tempat tinggal tu, orang dah tak ada. Orang dah entah ke mana orangnya. Allah dah binasakan. Kadang kita lihat negeri-negeri, istana-istana, bukan main besar-besar istana, tapi dah tak ada penghuninya lagi dah. Hanya dah tinggal untuk lawatan saja, dijadikan pameran saja.
Ya, samalah yang di India ke, di China ke. Ia mempunyai istana-istana. Ia besar-besar. Ia tidak dapat nak dikatalah. Ya, dia punya ukiran tu. Ya, keindahan dia tak dapat nak kata. Begitu seni. Tapi tak ada yang tinggal dah. Ia hanya tinggal jadi tempat lawatan sahaja. Ya, mana orang-orangnya? Ya. Itulah perumpamaannya. Ya. Lagi, wa makana, dan tiada adalah ia, Rabbuka, Tuhan engkau, muhlika, yang membinasakan, al-qura, akan negeri-negeri. Qaryah tadi, qaryah jamaknya qura. Dan tadi qaryatin, negeri. Ya, jamaknya qura, negeri-negeri. Hatta, sehingga. Nabasa, sehingga. Ya ba'asa, ia bangkitkan. Bi, pada. Ummiha, ibu negerinya. Rasulan, akan seorang rasul. Yatlu, ia bacakan. Alaihim, atas mereka. Ayatina, akan ayat-ayat kami. Wama, dan tiada. Kunna, adalah kami. Muhliki, yang membinasakan. Al-Qura, akan negeri-negeri. Illa, melainkan. Wa ahluha, walhal penduduknya. Zalimun, orang-orang yang zalim. Saya semula ya. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Dan tiada adalah Tuhan engkau yang membinasakan akan negeri-negeri sehingga ia bangkitkan pada ibu negerinya seorang rasul, ia bacakan atas mereka akan ayat-ayat kami. Faham tak? Ya, maksudnya, ya, Allah akan biarkan negeri itu berkeadaan sebegitu. Tetapi bila dah ada rasul, kemudian mereka dustakan rasul itu, mereka engkari rasul itu, akibatnya Allah binasakan penduduk negeri itu. Itu maksudnya. Macam contoh orang-orang Quraisy. Allah biarkan orang-orang Quraisy dalam kekufurannya, sehingga Allah bangkitkan seorang rasul yang bernama Muhammad SAW. Jadi bila mereka mengkufuri, mengingkari, mendustakan rasul itu, akhirnya apa? Akhirnya Allah binasakan kekuasaan mereka. Mekah tidak lagi di tangan mereka yang musyrikin. Mekah kembali kepada asalnya, iaitu orang yang menegakkan kalimah tauhid di situ. Sampailah sekarang. Jangan kata bahawa orang-orang Islam merampas negeri orang-orang musyrikin. Itu silap. Sebenarnya negeri itu adalah negeri Muslim yang telah dibuka oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi mereka telah menguturi
ya negeri itu dengan ya berhala-berhala. Ya, sebab itu ya kedatangan Nabi Muhammad ya membersihkan semula kota suci itu ya dengan kalimah Allah la ilaha illallah. Ya. Ya, bukan orang Islam yang merampas, tapi orang-orang Quraisy atau kafir Quraisy yang menguturi ya, rumah atau Baitullah ini. Baik, yang kedua, wa ma kunna muhlikil qura, dan tiada adalah kami yang membinasakan ya negeri-negeri illa wa ahluha zalimun, melainkan walhal penduduknya orang-orang yang zalim. Dan juga Allah tidak akan membinasakan ya negeri-negeri kecuali penduduknya sudah zalim, sudah melampau dan mendustakan rasul-rasul, mendustakan kalam Allah, ya mendustakan agama Allah. Ya, maka ya Allah akan binasakan negeri-negeri itu. Ya. Baik, ya untuk tata bahasa dia, kita tengok kembali kepada ayat 56. Ya, cuba dijawab ya kedudukannya sama ada fi'il, isim, ya. Kalau fi'il boleh terangkan fi'il apa. Kalau isim terangkan isim apa sebagaimana kita pelajari kuliah sorof, ya. Baik, ayat 56 tahdi. Ya, tahdi termasuk apa tahdi? Fi'il apa tu? Mudhari. Ya, mudhari ada dua, ma'ruf ke majhul, terangkan. Ma'ruf, ma'ruf. Kalau kita nak jadikan majhul macam mana tahdi? Tuhda. Tuhda. Ahbabta termasuk apa? Ahbabta. Madi. Ya. Madi pun ada dua. Ma'ruf ke majhul? Jelaskan. Ma'ruf. Kalau majhul? Kalau madi majhul? Bibta. Apa? Bibta. Ya. Bibta. Baik. Yasha'u termasuk apa yasha'u? Ya, mudhari' ma'ruf. Kalau majhul? Yusha'u. Yusha'u. Ya. Baik, a'lamu termasuk apa? A'lamu. Isim tabdil. Ya, a'lamu isim tabdil. Muhtadin. Isim fa'il. Isim fa'il, ya. Lebih daripada 3 huruf. Qalu. Fi'il madi. Madi ma'ruf. Ya. Nattabi. Mudhari' ma'ruf. Kalau majhul? Nuttaba'u. Nutahattaf. Majhul. Mudhari' majhul. Numakkin. Mudhari' ma'ruf. Mudhari' ma'ruf. Kalau majhul, numakkan. Ke atas. Kalau
Ni aminan termasuk apa? Isim fa'il. Aminan. Yujba. Fi'il mudhari. Majhul. Majhul. Rizqan. Masdar. Aksara. Tabdil. Sim tabdil. Ya'lamun. Kalau majhul, yu'lamu. Ahlakna. Madi maru. Kalau majhul, uhlikna. Uhlikna. Batirat. Madi. Kalau majhul, butirat. Butirat. Tuskan. Mudhari majhul. Majhul ya. Kunna. Madi nakis. Nakis mana kurang ya. Al-warithin. Isim fa'il. Jamak ke mufrad? Jamak. Jamak ya, ada yanun ya, jamak. Oleh kerana kat sini kami tu Allah, jadi jangan terjemah jamak, kita terjemahkan mufrad ya. Baik lagi, wa ma kana kana. Madi nakis. Muhlika. Isim fa'il. Ini isim fa'il yang lebih daripada 3 huruf ya, diguna mim. Ya ba'atha. Ma'ruf. Kalau majhul, yuba'atha. Yuba'atha. Yatlu. Mudhari apa? Ma'ruf. Kalau majhul, yutla. Kunna. Madi nakis. Muhliki. Isim fa'il. Isim fa'il ni lebih daripada 3 huruf guna mim ya. Okey, saya nak tanya dulu. Muhliki ni mufrad ke jamak? Mana tahu? Tak, bentuk muhliki ni jamaknya apa? Macam tadi, macam contoh muhtadin ya. Muhtadin adalah juga yanun. Di sini apa tandanya? Ada ya? Ya, muhlika ni kalau dia mufrad. Jadi muhliki ni sebenarnya memang betul jamak. Tapi tandanya apa? Tandanya ya tu asalnya yanun. Muhlikinal qura. Macam tu. Ada na, tapi na ni dibuang sebab isim fa'il kalau jadi mudhaf kena buang ya, kena buang nun. Kalau dia jadi mudhaf. Mudhaf ilaihi qura. Qura. Jadi isim fa'il kalau dia jadi mudhaf ditinggalkan ya saja. Dia tak ada nun.
Kalau isim fa'il, ni jamak. Yang jamak lah. Yang jamak. Asalnya muhlikina. Kalau tak ada kura tu, muhlikina. Adalah nun. Ya nun. Oleh kerana dia jadi mudhaf, ya, maka hilanglah nunnya. Itu kena faham, ya. Baik, zalimun ujungnya isim fa'il jamak. Jamak, ya. Ini berasal daripada 3 huruf. Kalau tak ada mim, panjang zalimun. Kalau jamak zalimuna, itu jamak, ya. Okey, cuba tengok pula kedudukan yang dah dibuat hari itu. Perkataan-perkataan yang dah dibuat, kalimah yang kita dah buat. Cuba terangkan. Nombor 1 apa? Jim. Jim apa? Jim halam. 2. Khotofa. 3. Haromim. 4. Lamkap. Lamkap. 5. Ba. Lagi? To. Ro. 6. Sim kap nun. 7. Ba ainsa. Okey, nombor 1 jim. Jahila, mudhari'nya yajhalu, masdar dia jahlan. Okey, muka surat. 93. Okey. Nombor 2. Tifa. Mudhari'nya tofu, masdarnya khotfan. Okey, muka surat. Okey, 108, ya. Nombor 3. Yahrumu, masdarnya hurman. Muka surat 101. Nombor 4. Yahliku, masdarnya halakan. Muka surat 484. Nombor 5. Batira, mudhari'nya yabtaru. Bataron. 67. Nombor 6. Sakana, yaskunu. Sakana, sukunan pun boleh. Muka surat 134. Okey, nombor 7.
Ba'asa yab'asu. Yab'asu. Masdarnya ba'san. Ba'asan ke ba'san? Okey, muka surat apa? 68. Okey, sekarang kita lengkapkan. Ya jahila ya jalu jahlan. Amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan, zaman, alat. Ya, tafdil, mubalaghah. Ya, madi, majhul, mudhari' majhul. Okey, yang fasoha yabsuhu, sorry. Khotifa yahtofu khotfan. Amar nahi. Ihtof la tahtof. Makan, zaman, alat. Isim fa'il, isim maf'ul dulu. Mahtufun. Makan, zaman, alat. Ya, tafdil, mubalaghah. Madi majhul, mudhari' majhul. Okey, haruma yahrumu hurman. Amar nahi. Uhrum la tahrum. Isim fa'il, isim maf'ul. Harimun mahrumun. Makan, zaman, alat. Mahromun mihromun. Tabdil mubalaghah. Madi majhul, mudhari' majhul. Okey, ghalaba yaglibu ghalban. Sorry. Halaka yahliku halakan. Ihlik la tahlik, okey. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya, makan, zaman, alat. Tabdil mubalaghah. Madi majhul, mudhari' majhul. Kulika yuhlaku. Ya batira yabtaru bataron. Amar nahi. Ibtar la tabtar. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan, zaman, alat. Tafdil mubalaghah. Madi majhul, mudhari' majhul. Ya. Nombor 6, sakana yaskunu sakanan. Amar nahi. Uskun la taskun. Isim fa'il, isim maf'ul. Sakinun maskunun. Makan, zaman, alat. Tabdil mubalaghah. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Sukina yuskanu. Okey, nombor 7 yang akhir. Ba'asa ya ba'asu. Ba'asa ya ba'asu ba'san. Amar nahi. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Ya, makan, zaman, alat. Tafdil mubalaghah. Ya, ab'asu ba'asun. Madi majhul, mudhari' majhul.
bu'isa yub'atsu, ya. Okey, alhamdulillah, ya. Untuk akan datang, saya akan bagi dalam apa ya, latihan akan datang, saya bagi dekat WhatsApp, ya. Nanti ikut contoh tu. Jadi bab sulasi kita hentikan sampai situ, akan datang kita tengok pada sambungan rubai, ya. Rasanya dah banyak kali dah kita ulang sulasi, nampaknya dah faham lah kedudukan dia macam mana nak cari, iaitu mesti cari 3 huruf, buka kamus, dapat madi mudhari masdar, cukup. Lepas tu ya, buatlah amar nahi daripada mudhari, ya. Yang lain wazannya samalah, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, maf'alun, mif'alun, ya, af'alu, fa'alun, fu'ila, yuf'alu. Itu mana wazan yang takkan lari, ya. Tinggal rubah itu nanti saya akan kirim dekat WhatsApp lah, tiru kat situ, ya. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama, ya. Okey, sekadar itu saja. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah